cakap, actually sebenarnya I was invited, tetapi saya cakap kat orang, saya tak boleh buat because saya ada something yang saya kena settlekan. It was a family matter, and also saya pun sekarang saya tengah cool down sekejap because I just needed a short break because in all honesty, I have a lot of going on in my life which I tak perlu beritahu you all lah kan. Itulah benda personal. But don't worry, I have my share with you. Before we begin, kalau you tak follow MC Plus di Instagram, or you terlepas story dia sebab story banyak kan, dah macam menjahit kan. Bila story dah banyak, you tak tengok story. Okay, MC Plus cuti 11 until the 16th, so just bear in mind. 11 tu hari apa I pun lupa, Tuesday kot. Sekejap kita tengok. Selasa, okay, yes. So from Tuesday until Sunday. So daripada Tuesday until Sunday, MC Plus cuti. So jangan tanya, sir, kelas mana? Cuti. Okay, cuti. And ada promotion, ada hadiah raya untuk you all. Surprise, hadiah raya, surprise raya. So kalau you check lah. Alright, so 3 minutes dan borak-borak, habis lah. Students, nouns apa? N-O-U-N-S. Nouns. Apa itu nouns? Chat box, please. Saya PDPR sehari tu. Terbaik. Kata nama. Kata nama ni ada sama you subscriber baru or you never ever learned with me before ataupun you pernah belajar dengan saya, you dah lupa. Okay, nak simplify things because kalau you cakap kata nama, Afiq, nouns apa? Kata nama. Kata nama tu apa, Afiq? Nouns. Nouns apa, Afiq? Kata nama tu nouns apa? Bila pun kita tak akan tahu apa itu nouns, am I right? Okay, so I nak tolong you all sikit boleh tak? Sikit je tolong, sikit je. Nouns is something yang you either you boleh ada or you tak boleh ada benda tu. Okay? Nouns sama ada you boleh ada atau you tak boleh ada benda tu. So, some of you dah tahu nouns sebagai 4/4, am I right? 4/4 hanyalah 1/4 daripada nouns. I never told you that. 4/4 hanyalah 1/4 daripada nouns. That is something that I've never told you. Sebab kalau I bagi tahu you, nanti you all akan macam, banyak lagi ke nouns, nanti you all takut. Okay, so nouns sama ada you boleh ada atau you tak boleh ada. For example, kalau kita cakap pasal keamanan, you boleh ada keamanan tak? So, adakah keamanan itu nouns? Yes. Peace, P-E-A-C-E, keamanan is a noun. Kalau you belajar dengan I, you dapat ilmu pengetahuan, you dapat knowledge. Adakah knowledge itu satu noun? Ya. Pengetahuan you boleh ada. Ganas. Okay. Pengetahuan you boleh ada atau you boleh hilang benda itu. You boleh ada, you boleh tak ada benda tu. So, senang cerita, nouns is everything in the world yang you boleh ada atau you tak boleh ada. Lari, run. Lari you boleh ada atau tak ada benda tu? Tak ada. You tak boleh ada lari, you tak boleh tak ada lari. You ada sama buat lari atau you tak lari. Ilmu pengetahuan sama ada you ada atau you tak ada. Memory pun sama, you ada ingatan atau you tak ada ingatan. Ya, betul, lari itu verb. Very good. Aina Zahira. Very good. Okay? Alright. So, senang cerita noun tu sama ada you boleh ada atau tak boleh ada. But if you want to know in detail, senang cerita, noun pecah kepada dua, countable and uncountable. So, whether you can have it or you cannot have it, dia boleh countable or uncountable. And countable, uncountable, anak dia dua. I repeat, countable, uncountable, anak dia dua. Countable concrete, countable abstract. Uncountable concrete, uncountable abstract. Jom I go to in details. Countable concrete ialah 4/4 yang you pernah dengar selama ni. Betul? Ya. 4/4 sir. 4/4 apa? 4/4 ialah people, places, animal, things. I repeat, people, places, animal, things ialah countable concrete. Countable concrete apa sir? Countable concrete. Kalau dengar concrete, sini, sana concrete, sini concrete. Concrete is basically, concrete nouns are nouns that can be detected using your 5 senses. You can see it, you can hear it, you can smell it, you can taste it, you can touch and feel it. Itu ialah 5 senses. So, we have countable concrete noun, we have uncountable concrete nouns. Okay. Abstract tu macam mana sir? Okay, abstract ni tetap boleh dikira. Now, I nak unmute somebody yang ada headphone. Nampak gayanya? Ain je lah Ain, I unmute ni sekejap boleh Ain? Boleh, okay tak apa. Kalau Ain cakap tak boleh pun, dia akan boleh juga. Ain Erusan. Alright. Kenapa nama huruf kecil? Adakah awak common noun? I boleh unmute you I boleh unmute. I boleh tukar nama baru. Ain nak tukar nama tak? Gurau je. Mana unmute? Itu tak unmute tu? Asal? Mute all. Okay. Okay, dah mute all. Unmute. Okay, Ain, unmute jap. Yes, sir. Morning. Assalamualaikum. Salam. Ain, do you have any ideas what to do after class? Having class? After my class, after MC class, okay. Do you have any ideas what to do? Painting? Sorry? Painting. 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 Painting, melukis. Besides painting, any other ideas? Kalau ada, kalau tak ada.
Sleep. Pain, sleep, repeat. Okay, thank you very much. Ain, you may mute yourself. Thank you, Ain. Ain, ada idea tak? Adakah idea tu nouns? Nouns lah. Sebab dia sama ada, asal I tak ada idea lah, so nak buat apa lepas kelas? Then dia tak ada noun lah. Tapi kalau dia ada idea, I tanya dia apa idea dia? Painting and sleeping. Boleh kira tak? Boleh. Tapi kita tengok Ain punya webcam sekarang. Tengok. Kita semua pandang Ain. Ain, you jangan tutup kamera. Kita pandang Ain, kita renung dekat Ain. I nak tanya you all. You tengok Ain sekarang, you boleh nampak tak idea dia? Tak. Ada nampak painting kat muka dia? Tak ada. Ada boleh bau painting? Memang tak boleh lah webcam kan. Boleh pegang tak Ain? Boleh sentuh Ain, rasa tak idea dia? Tak boleh. You see where I'm going now? So that is the definition of nouns. Dia sama ada boleh ada atau tak boleh ada. Tapi boleh atau tak boleh ada, dia sama ada countable concrete atau countable abstract. Abstract ialah seperti ideas, thoughts, feelings. So feelings ni bukan ke verb ke sir? ESF, VTB? Ya betul. Tapi dia some feelings ni boleh jadi noun, dia boleh jadi verb. So kita ada apa? Countable concrete, 4/4. Countable abstract, ideas, thoughts, feelings. Boleh? Ataupun saya suka panggil FIT. Feelings, ideas and thoughts. FIT. Alright? Feelings pun boleh ada, tak boleh ada. For example, you ada perasaan sayang terhadap your family. Very good. Tapi ada time adik awak buat masalah dengan awak, betul? Dia bergaduh dengan awak, and then tiba-tiba awak dah tak ada perasaan sayang dekat adik awak. Okay, benci tidak sebab dia family. So you don't hate your younger sibling, nor do you love your sibling at that point of time. So dia dah tak ada feeling. Betul tak? Dia macam neutral. Kakak, pandang je adik awak. Silent treatment kan? Tak ada feeling kan? Tak ada now lah. Boleh So itulah countable concrete, countable abstract. Settle. Uncountable concrete. Okay, yang ni yang banyak tu lah. Kita ada water, salt, hair. This is something that you've learned in sekolah rendah. I believe I tak perlu lah sentuh benda ni kan. Basically, apakah syarat untuk countable concrete? Countable concrete nouns cannot be counted, but they can be measured. Boleh disukat. Besides being able to measure them, you can group them, you can collect them into something that are countable. Plot twist, adik Alright, so itu ialah uncountable concrete, senang saja. Okay, yang ni ialah something yang you belum pernah jumpa, uncountable abstract. Uncountable abstract, kita berbalik tu my awal-awal tadi, I cakap apa keamanan. You boleh ada keamanan, boleh. Bila you ada keamanan, it's like now you are studying at MC Plus in peace, betul tak? Okay, you memiliki satu ketenangan untuk belajar online. Tiba-tiba kucing awak datang, gerang, dia langgar laptop awak tergolek, jatuh, and then dia berak atas katil awak stres, betul? Ada aman? Tak ada aman. Tiada keamanan di situ. So itulah uncountable abstract noun. Sama lah macam knowledge. Okay, knowledge, memories, wisdom. Boleh? So that ialah nouns. Nouns apa? Boleh ada, tak boleh ada. Boleh ada ke tak boleh ada ke, dia pecah pada dua. Countable concrete, countable abstract. Uncountable concrete. Boleh. Nak cincang? Okay, cincang. Cincang. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much. Dah Dah cincang. 4. Empat apa sir? Okay, boleh. Ni confirm student baru Hello, welcome new Prussians. 4/4 consist of 4/4 ni apa? PPAT consists of people, places, animal, things. Okay, kita ada orang mesti ada tempat kadang-kadang boleh binatang mesti ada objek ataupun benda, things. Boleh? Kalau tak tanya tahu. Kalau tak tahu, tanya tahu. Okay? Sebab tak semua Prussian dah belajar dengan saya selama 2 tahun. Betul tak? Macam Ain dengan Awa, Nadira, dia dah belajar dengan saya lama. But not all of them are like them. If you tak tahu, tak faham, tanya je. Don't worry. Okay, dah settle So boleh I move on with the next session? Boleh? Alright. Settle lah kita 10 ataupun 15 minit grammar. Jom. Panas ni kat luar tu. Good morning. Assalamualaikum. Welcome to MC Plus English Form 4
B. Okay, form 4B. I believe you all dah tahu I am Sir Arif Fau, but some of you tak kenal, maybe main tekan dia nama. Cikgu ni muka garang lah. Aku subscribe lah kelas dia kan. So maybe tak pernah kenal I. Alright, I'm Sir Arif Fau. Welcome new Pelasyans lama. Welcome back kepada yang menonton replay juga. Hello, good morning. Kenapa tengok replay tak bangun kan? Sahur sedap sangat. Faham? Alright. To those of you who are here or watching the replay, tolong faham satu benda yang dekat karangan you all, walaupun you sekarang duduk rumah sampai tak tahu bila, lama kot. Okay. Macam tahun lepas kan. Buka sekolah, tutup balik. Okay. Remember 2020? Time-time macam ni, time-time raya dia tutup sekolah. And then dia buka balik. And then tutup balik kan. 13 Jun. 13 Jun. You kena faham PKP maybe sampai 13 Jun. Tapi kita tak tahu apa akan jadi in the future. Faham tak? It may be postponed, it may be prolonged, or maybe it doesn't prolong. We don't know. Wallahualam lah. Kan? So, tengoklah apa jadi. Alright. So, as you all know, next year, hopefully bukanlah tahun depan punya tahun depan, you all akan duduki SPM. SPM ada 2 papers lah, generally lah. Okay, I'm not talking about the listening test, not talking about the speaking test, I'm just talking about your writing test. Okay, your writing test hopefully can be conducted next year instead of February or June of 2023. Tak nak lah SPM 2023 ya. 21, 22, 23, tak nak lah 23 kan. Kalau boleh SPM 2022 lah. Okay, but anyway, you will sit for 2 papers. I tak tahu you tahu ke tak? Tahu tak? Tahu. Student-student saya syukri, I believe you all tengah belajar descriptive ataupun argumentative essay. You tengah belajar essay, am I right? Tak ada student saya syukri di sini? Tiada. You. Student saya syukri ramai tau. Okay, but anyway. Kalau you belajar dengan saya syukri, you faham yang sekarang you tengah buat karangan. Okay, bila you buat karangan, akan ada satu karangan at the very end. I tak tahulah karangan you all jadi lagi susah ataupun karangan you all jadi lagi senang. Because compared to your Pro Max, you're the first generation, the OG Pro Max dulu. OG Pro Max, dia karangan ada 2 je. Karangan terakhir dia dari karangan pertama, karangan kedua. Karangan kedua, the last karangan lain. Di mana they have to write a minimum. I cakap minimum tu apa? Minimum tu paling sikit. 350 words. Sampai dekat batch baru. Okay? Sampai batch baru. Yang form 5 tahun ni. Form 5 tahun depan, you all. You batch 05 betul? Okay. Sampai batch 04, batch 05, format baru, silibusnya sama. Silibus lain, format pun lain. You all punya karangan maximum 250 words. You pernah tertanya-tanya tak kenapa? Tak. I bagi tahu you all boleh. Because I believe you dah belajar karangan dekat sekolah. I believe you dah belajar juga karangan, you sedang belajar karangan dengan cikgu-cikgu lain seperti Sir Syukri, Sir Asri, Miss Mariam, Miss Aina. Okay, I bagi tahu you Bila you habis SPM, some of you might enroll into university. Tapi kalau you tak masuk university pun you akan kerja lah. Ataupun you masuk university lepas tu you kerja. There is one thing in life ataupun dalam you punya penulisan yang dipanggil sebagai preface tau. Preface. Apa itu preface? Okay, I tunjuk korang apa itu preface So basically this is a book. Okay, tak kisahlah buku apa pun. So this is teaching by principle, this is my book. Mengajar dengan menggunakan prinsip. Saya cikgu yang berprinsip. Okay, but anyway, setiap buku ataupun you akan buat research. So it does not matter lah kalau you seorang student PhD, you akan tulis buku. Kalau you bukan student PhD, then you akan buat research yang tebal juga Tapi you tahu tak, sebelum ada buku yang panjang-panjang ni, sebelum tebal kan, dia akan ada satu part, satu section, nama dia apa? Preface. Pendek je. Preface dia panjang ni, dari sini sampai sini. Okay? So whether you are writing a book or a research paper, dia pasti ada preface. And that preface is like a short summary of the whole thing. Kalau buku tebal ni, preface pendek ni je. 1 page je. Kalau you punya research paper tebal ni, preface setengah muka surat je. That is why karangan you maximum 250 words because they want you to write concisely. Apa tu? Concisely. Prakata. Prakata tu something yang you belajar dalam BM ke? Ada belajar karangan prakata ke? I tak sure because I'm not BM teacher. So they want you to write concisely. Not shortly, not lengthy, but concisely. Concisely tu mantap, mampat. The whole book ada dalam preface. So, kenapa writing this is important? So, when your lecturers in university tengok you punya preface, okay, ni research paper lah tuan-tuan. Ini bukan research paper, ni nota je. Okay, paper tebal dia punya preface ni best and then dia akan baca, and then dia bagi markah. Faham tak? Tapi kalau preface tak best, dia letak tepi, tak baca langsung. Sumpah. Habis tu kalau dia tak baca langsung, macam mana kami diberi markah dekat universiti? Jawapan dia akan bagi sesuka hati dia sebab kalau preface dia pun dah tak best, lecturer tu tak akan baca pun the rest of your research papers. Tanyalah mana-mana cikgu, itulah kehidupan universiti. Memang zalim. Yes, betul,
it is all about first impression because in English, first impression lasts the longest. So jangan main-main dengan karangan form 4, form 5 awak. Okay. Because yang 250 perkataan, sir, I suka tulis panjang. I tahu, I ada student form 4, form 2, form 3, setiap level, setiap tahun ada student yang suka tulis panjang-panjang. Bagus. Tapi you juga kena, you also have to be able to write it short and sweet. Itulah dia, 250 words. Boleh? Bukan ikut mood cikgu tu, ikut preface awak best ke tak best. Bukan ikut mood cikgu tu, ikut preface awak best ke tak best. Bukan cikgu lah, ikut lecturer. Sekolah tak, sekolah kami akan baca full. Boleh tapi jangan takut. Okay. I bukan nak takutkan you all. I nak fahamkan you all kenapa karangan you all pendek. Karangan apa-apa kakak-kakak Promax dan batch O3 dan O2 dan awal-awal, kenapa diorang tulis panjang-panjang? Inilah sebab dia. Okay? Boleh? Alright. Tapi, just a recap lah. Ini sekadar recap. Kepada student-student lama macam Ain, macam Najwa, Nadira and a lot of you here yang pernah belajar dengan saya tahun lepas. Inilah recap Inilah throwback balik. Okey, jom. Sir, masalahnya macam mana nak tulis pendek mampat kalau saya karangan tu pun tak reti mula. Sudah. Kalau karangan tu pun tak reti mula, kita akan throwback balik to my lesson macam mana nak buat karangan. Ni semua karangan kan? Alright. Okey. Jom kita tengok. Panjangnya. First and foremost, you have to understand there are various methods of writing an introduction. Student-student lama, ingat tak benda ni? Ingat saya tapi tak amal. Amal tak? Sudah. Okay. So we have rephrasing and paraphrasing. So apa itu rephrasing and paraphrasing? Rephrasing dengan paraphrasing is basically dua benda yang berbeza tapi satu skill yang you boleh pakai dalam writing you. Rephrasing ialah menyusun atur. Kalau you belajar BM macam ayat aktif tukar kepada ayat pasif. Ya betul. Lebih kurang macam ayat aktif tukar pasif, pasif tukar aktif, betul lah tu. Betul. Almost like that. Something like that. Okay. For example, kita ada changing ataupun rearranging the order, sequence ataupun arrangement of words. Tapi meaning ni sama. You dengar baik-baik. Tengok yang biru. It was raining cats and dogs, so Andy, dah tak ada. Dia sekarang kat MRSM kan. Okay. Andy decided to buy himself an umbrella from the nearest mart. Tersengih-sengih ingat kawan dia kan. Okay. So macam mana nak rephrase? Andy decided to buy himself an umbrella from the nearest mart because it was raining cats and dogs. Sama tak? Sama. Andy tetap Andy. Andy tak berubah menjadi Najwa, betul? Dia tetap beli payung. Payung tu beli kat kedai. Kenapa beli payung kat kedai? Sebab hujan lebat. Raining cats and dogs. Ada apa-apa yang berbeza tak? Tidak. Dari segi makna tidak. But dia punya arrangement berbeza tak? Beza. Okay? For example, write a letter of advice to your cousin. Contohlah, ini soalan tahun lepas, soalan PT3 kan. Sir, write a letter of advice to my cousin. Hi cousin, I am writing you this letter of advice. Bosan lah. Tukar. Dear cousin, this letter of advice is being written to you. Nampak? Tukarlah. Instead of writing letter of advice, tukar kepada letter of advice is being written to you. By me. Why? Ini cerita lah. So you tukar dia punya arrangements. Chat box. Takat ni anak tanya, you all faham ke tak faham? Kalau buka kamera anggut lah, tak payah. Okay, yang tak buka kamera, faham? Kalau you tak faham, I kena explain. Faham? Alright, thank you very much. Terbaik. Okay, so you have to cuba shufflekan dia. Ya, kalau you main card, kita panggil chong. Yes, chong sama itu arrangements. Bagus, very good. Okay. Solution kedua ialah paraphrasing. Macam mana nak paraphrasing? Okay, paraphrasing ni macam ni. Paraphrasing, rearrange lah, tukar. And don't worry, saya nak screenshot. Sabar. 9:20 awak akan ada the opportunity to screenshot everything in the world. Don't worry. Promise. Okay, 9:20. Alright. Paraphrasing is when you menggunakan synonyms. Okay, jangan pakai antonym Antonym lawan. For example, Najwa is a good student. Kalau antonym, Najwa is a bad student. Lain maksud dia. Tiba-tiba tanduk akan tertumbuh di kepalanya. Tak mau ya? Bagus. So how to turn somebody else's ideas into your own ialah kita menggunakan satu dinosaur bernama Thesaurus. Any student Mas Faiz di sini? Tanya je, ada? Tak ada? Okay, kalau student Mas Faiz hari tu dia ada upload, taklah, hari tu baru ni. Dia ada upload yang lawak bank apa buka pada bulan ini, Maybank. Lepas tu ada video TikTok by two Africans, betul tak? The two Africans dia ada buat dua lawak kan. Satu lawak tu pasal apa lagi satu? Dinosaur apa yang pandai English? Ya betul. Satu bear apa? Yes betul. Yang pertama lah bear apa tak ada gigi? Gummy bear. Okay itu. Okay, bodoh betul. Lepas tu yang kedua apa? Dinosaur apa yang pandai? Dinosaur apa yang banyak words? Lepas tu jawapan dia apa? Thesaurus. Okay, but anyway, Thesaurus kan. So you boleh follow Mas Faiz, tak belajar chemistry pun follow lah sebab dia ada sentuh banyak topik yang boleh dikaitkan dengan awak juga sebab 2 hari lepas ML Studios melepaskan
Release English lah. 2 days ago, ML Studios released a video about vaping, so something that you may consider to check it out. Boleh tengok lah. Pasal vaping ada 2 hari lepas. So, thesaurus apa sir? Thesaurus, dia akan bagi tahu you the meaning, thesaurus will tell you the synonyms of a word. Unlike dictionary, so apa beza dictionary dan thesaurus? Dictionary will tell you the meaning, the makna of a word. But thesaurus akan memberi anda kata sama maksud. So, jikalau lah you all ada duit raya, nak beli thesaurus, dipersilakan. Especially pelajar asrama yang tak boleh bawa handphone ke asrama. Beli thesaurus. Thesaurus tak mudah Okay, thesaurus sangat-sangat lah tak mudah. Tapi, kalau you simpan duit raya, and you slow talk dengan parents, apa nak beli thesaurus, I ada 200, thesaurus ni 400. Tolong subsidize sikit boleh tak sponsor? I rasa parents tu okay kot. Because bukannya you beli benda yang tak senonoh. Tapi, thesaurus harga berapa? Thesaurus harga berapa? Maklumlah saya ni tak menjual thesaurus. Jom kita tengok thesaurus. Thesaurus price Malaysia. Thesaurus price Malaysia. I'm tak sure lah weh. Harga dia berapa Shopping? Tak sampai 400 pun. RM46, RM1. Okay. Okay, thesaurus. So you carilah thesaurus kalau you nak. Okay, tak mahal pun. Tapi I rasa, okay, mahal ke tak depends lah. Dia subjektif kan. Pada some people RM40 tu mahal, some people RM40 tu tak ada benda. So, kalau nak cari thesaurus, carilah. Alright. Murah RM40 Zaman dulu kenapa zaman dulu kat 160? Sebab zaman sekarang orang tak beli kot kan. Bila demand dah tak ada, harga jatuh kan. Maybe lah. Zaman sekarang kan semua orang pakai elektronik kan. Tapi kalau elektronik thesaurus ada? Tapi elektronik thesaurus ada sini tak boleh bawa. Okay, jadi mahal. Okay. Alright. Okay. Alright. Ada 180. Lexibooks branded lah. Okay lah. Tak, I pun dah lama tak tengok harga thesaurus. Okay, so that's about thesaurus. Jom kita kembali to our lesson. Alright, so basically kita ada macam ni. Senang je. Kalau you tak ada thesaurus, kalau you tak memang betul-betul tak mampu, you boleh pakai Google, the free alternative. Alright? Tapi Google ni bahaya lah. Nak cari thesaurus and then awak akan menyerong tengok BTS. Dan Korea-Korea, K-pop yang lain. Betul? Faham kan? Nak buka Google sampai YouTube. Sir, tertengok YouTube. Sir, tertengok kucing. Sorry. Yeah, whatever. Alright, so basically, thesaurus ni, dia akan cari dia punya same meaning. For example, good thesaurus ialah, maksud good ialah fine, superior, acceptable, quality, inferior, substandard, terrible, awful untuk bad. Okay? Jom kita buat bersama-sama. Kalau advantages pula macam mana? Okay, jom. So senang je, kita pergi dekat thesaurus, macam mana nak pakai sir? Kita akan search the word advantages, jarak dengan thesaurus. Kalau dia jadi, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan keluarkan, wow, banyak perkataan. Tapi kalau dia tak jadi, kita akan tengok macam mana nak selesaikan masalah ini. So tadi perkataan apa? Advantages, am I right? Okay, mana advantages? Okay, so kita nak check advantages thesaurus. Okay, inilah counsel. Tak nak counsel, kita tukar kepada advantages. Senang, terus dapat. So, apakah perkataan yang ada? Okay, cepat beritahu saya, chat box. Yes, kita ada apa? Advantage ialah edge. Yup. You pernah dengar? I have an edge against her. I have an edge tu maksudnya dia ada satu kelebihan compared to dia. Okay, person A has an advantage, has an edge against person B. Betul lah? Advantage, edge, lead. Okay, kita ada superiority, dominance, supremacy. Yes, precedence, mastery. Okay, terbaik. Kenapa saya cakap advantage? Because karangan you mesti banyak pasal kebaikan dan keburukan of something. Am I right? Kan? Serius. You all dah exam belum? English? Ada yang dah exam, ada exam postpone, ada yang exam halfway lepas tu sekolah tutup, asrama tutup, so tak exam. Faham? Absolutely faham. You all dah exam Tak semua. Okay. Dah dapat balik paper English? Ada yang belum exam paper? Okay. Alright. Okay, kalau essay you keluar short writing, siapa ni? Aina Zahira. Aina, you punya essay keluar short writing tu pasal apa? Bagi tahu I, short writing tu pasal apa? Okay, everybody, bagi tahu I, writing essay you hari tu pasal apa? Kena sembang pasal apa? Already sir, I got B. Essay keluar story. Okay, bagus. Story, masuk advantage of online lessons. Hamid kau. Advantages of online lessons ada berapa banyak weh? Tak kisahlah. Tapi kalau dia ada 5 advantages, takkan awak nak cakap the first advantage is something, the second advantage is something, the third advantage is something, the fourth advantage is something, the fifth advantage is something. Kenapa? Ulang 5 kali advantages. Bingit tak telinga awak kalau I asyik bebel, sila masuk lawan. Bingit tak? Bingit kan? Agak-agaknya cikgu baca first advantage, second advantage, third advantage, fourth advantage, fifth advantage. Bingit tak mata cikgu membaca? Pasti bingit mata cikgu membaca. Habis tu macam mana nak buat?
kita pakai thesaurus. So untuk poin pertama, kebaikan pertama of online lesson oleh kawan awak tu, so kita ada apa? Kita ada age. So kita tulis the age of online lessons is I can join class without having to travel. Less travelling time equals to more energy. Oh gitu, tiba-tiba jadi sains macam hipotesis kau. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada supremacy. Okay. Point kedua, the supremacy of online education is yada 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 yada. Thirdly, the advantage of online lesson is something 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 something. Fourth, yang keempat, point keempat, supremacy. Apa lagi kita ada? The authority, the superiority. Online lesson has a superiority where I feel like I have the best seat in the class. I tak tahu lah pasal you all. Kalau you tengok I rasa you boleh nampak spek betul. I paling pantang belajar tak nampak. Faham tak? Kadang-kadang kelas tu dia konflik tau. Nak duduk depan atau duduk tengah atau duduk belakang. Duduk belakang, duduk tengah, duduk depan semua ada pros and cons. Kan? Kadang-kadang awak nak duduk depan, kipas kat belakang. Kan? Awak nak duduk belakang tak nampak. Nak duduk tengah rasa macam akan borak dengan kawan. Okay? Ataupun cikgu akan palau student duduk tengah. Cikgu, generally lah speaking from experience lah. Cikgu akan mark student duduk paling belakang atau cikgu akan mark student duduk paling depan. Yang duduk tengah tu confirm akan dia anak tiri kan. Betul tak? Betul kan? So you macam nak duduk depan, belakang, tengah, kiri, kanan tak tahu. Tapi kalau online saya duduk macam the best seat ever. The best seat, betul tak? Ada sofa kat belakang, katil, and then whiteboard nampak jelas, screen share nampak begitu, boleh zoom, terbaik. Okay? Aircon, kalau ada aircon dah. Kan? Sekolah, dah lah kena pakai tak apa, malas juga. Okey. Dah lah kena pakai baju kurung semua. Lepas tu panas, kipas ada 4, yang berpusing ni 1. So that is the superiority of online classes. Where you are comfortable. You have the best seat in the world. Saya pilih S seat. Bunyi dia macam okay. Alright. So kita ada apa? Age, supremacy, superiority. Students, chat box, I nak tanya you faham tak sekarang? So instead of using 1, 2, 3, 4. Kalau ada 5 points, or 5 points of the benefits of online education, jangan cakap first advantage, second advantage, third advantage, fourth advantage, fifth advantage. Rather, the first, selain itu pros. Okay, boleh ada student baru masuk. Dia cakap pros. Okay, bagus. Pros and cons. Okay. The first pros of online education. Secondly, the superiority of online education. Thirdly, the third supremacy of online education. Online education also has its age. Bagintai fourth point. Fifthly, I believe the advantage of online education. Nampak tak? Versus 5 kali advantage. Bingit mata cikgu membaca. Boleh? Okay, chatbox, I nak tanya. Sampai setakat ni you faham apa yang I nak sampaikan? Terbaik. Faham So, kerja you all, okay, terbuka minda. Buka minda bagus. Jangan buka lain Apa buka lain? Jangan buka puasa, awal lagi. Minda buka bagus. Puasa jangan buka ya, awal lagi Saya tak faham. Okay, boleh. Sekejap saya kena, okay student yang tak faham. Alright. Chat box, sekejap what are the advantages of online education? Kalau karangan awak berbunyi macam ni, advantages of online education. Of course lah you akan serang konten, betul? Bila you nak serang konten, you akan bagilah 5 point, 4 point, 3 point, depending on berapa banyak idea awak ada pada hari itu, betul? Untuk poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, macam mana awak nak tulis benda tu? Macam mana awak nak menyampaikan poin itu? Awak akan cakap poin pertama, poin kedua, poin ketiga. In English, the first point, the second point, third point. Okay, firstly, secondly, thirdly. Doesn't matter lah. Kata hubung apa awak pakai, moreover, furthermore, doesn't matter. Faham sangat ni kan? Okay. Lepas tu, bila you nak cakap kebaikan online education dan untuk karangan itu, sebab ini boleh pakai untuk semua karangan. Saya just pakai contoh saja. Contohlah karangan yang awak jumpa ialah advantages of online education. Okay? So, kalau you nak sampaikan point ini, you kena menggunakan perkataan lain supaya karangan awak tak ada repetition. You all tak tahu, I tak tahu lah, you all dah dapat balik ke belum your karangan English. I tak kisahlah markah apa awak dapat. Yang penting improve lah sikit. Kalau dulu 62 dapat 64, power tu. Janganlah dulu dapat 84, dapat 24. Itu saya cekik lah. Okay. Alright, so as I was saying, okay. Karangan yang awak dah dapat balik tu, awak ambil balik karangan tu, okay, tengok balik karangan, ada tak perkataan yang berulang-ulang. For example, advantages of online education. First advantage, second advantage, third advantage, moreover, the next advantage, advantage. Apa semua ni? Advantage. Nak pakai advantage macam ni. Kita pakai advantage dekat sini. Bawah ni pakai superiority. Superiority. And then dekat bawah ni pakai apa? Supremacy.
And then kita pakai apa selain supremacy? Kita ada apa tadi? Maknanya lupa lah. HREDGE. Bawah ni pakai apa? Pros. Sir. Saya dah tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Sir, yang keenam nak pakai advantage balik boleh tak? Boleh. Apa? Dah tak ada idea, vocabulary dah habis, pakailah advantage dekat bawah ni. Faham tak? So yang ni lah karangan awak. Faham? Okey, sekarang nak tanya balik student yang tak faham tadi. Faham tak? You ambil balik karangan you, cari balik. Okey, kalau you tak score, sir, kenapa English saya tak improve? You tengok balik karangan you, cari ada tak perkataan yang berulang, and ulang. Ada. Ada banyak. Janganlah jujur sangat. Okay. Ada banyak. Okey, bagus. Alright. So sekarang ada solvekan masalah tu. Kenapa markah English you tak improve? Sebab benda ni. Synonyms. Okey? Boleh? Alright. Jom kita tengok. Alright. Kelas hari ni pengajaran buat saya. Bagus. Terbuka minda. Hello. Masalahnya, what do you mean kelas ini memberi pengajaran kepada saya? Student, you last year kelas I kan, form 3, hari Jumaat 3 PM. Tahun lepas kau buat apa, weh? Okay. Oh, first time. Okay, first timer. Siapa yang belajar dengan I hari Jumaat form 3 PM? Kalau you lupa, benda ni ada ajar sebulan aja benda ni. Hari ni aja sejam je. Alright, so kita naik balik ke sini. Kita ada apa ni? Alright, students, I believe you boleh Google benda ni betul. So tolong Google dua perkataan ni. Anak you paraphrase ayat yang tadi beli payung tu. Tukar ni pula. Tolong Google perkataan ni. Anak you Google mat, anak you Google buy dengan mat. Apakah sinonim kepada buy? Apakah sinonim kepada mat? Sekarang, Google, bagi tahu I dalam chat box. Kita buka chat box, so terbuka sikit minda yang lain kan. Maklumlah awal pagi, ya, otak masih memikirkan sahur dan buka puasa sekejap lagi. So, selalunya karangan kena buat berapa perenggan, kena macam BM ke? First and foremost, sayang, I tak tahu BM punya karangan macam mana. Yang kedua, generally, it used to be 5 paragraph, tapi sekarang sebab karangan awak dah pendek, so 4 paragraph now is nice lah. Faham there is no fixed number. Dalam skema tak cakap, pelajar wajib tulis berapa karangan, tiada je dalam skema. Tetapi in my opinion, 4 paragraph tu cun. 4 paragraph memang cun. Terbaik, purchase. Okay, terbaik. Okay, so you ada purchase, chatbox dah masuk. Purchase, obtain, acquire. Terbaik. Wah, terbaik, acquire. Take, okay, get. Okay, get pun boleh. Baik. Okay, student, jikalau I tertinggal you punya jawapan, saya minta maaf lah, tapi cukup kat sini. Procure, okay, procure ni dah bahasa corporate sebenarnya. Nanti saya memang procure kalau ada masa. Alright. Second, mat. Go. Bagi I sinonim kepada mat. Ya, macam tadi aja you Google mat, jarak, thesaurus, enter. Keluar bagi I. Wah. Store, bazar, supermarket, store, shop, bazar, supermarket, fair, mall, emporium terbaik. Market. Okay, border way. Okay dah. Okay, department store, Parkson, Isetan. Alright, thank you very much. Dah. Okay. Store, shop, mall, supermarket, hypermarket. Bukan kedai lain ke? Stall, gerai. Store, general. Hypermarket, besar. Ya, betul. Walaupun benda-benda ni ialah tempat-tempat yang lain. Tapi I tanya you, if you go to a supermarket, hypermarket, wet market. Hypermarket, supermarket, wet market, do you do different things? No, you don't. You go to a supermarket or a hypermarket or a wet market. Wet market ni lah pasar tani atau pasar malam ya. Okay, you tetap beli chicken. Betul tak? It doesn't, I mean, it's not just chicken lah. You still buy groceries, you still buy food at the market, regardless whether it's a wet market or a hypermarket or a supermarket. Faham tak? So, bila kita cakap pasal benda ni, we have stall, store dan lain-lain, at the end of the day, we still do the same thing. That is, we buy something from there. Am I right? So, memang I faham, shopping mall tu kompleks, membeli belah. Shop tu kedai, store tu kedai juga. Mat tu lain. And kita ada apa? Kita ada stall betul. Ni lah gerai kan? Okay, faham? Alright, yeah. But you have to also understand, regardless whether it's a mart, shop, stall, store, mall, stall, macam tongue twister. Okay, cuba baca laju-laju. Okay, macam tongue twister kan. Okay, it's still, you still do the same thing. You still conduct the same thing. Boleh? Okay, jom. So, macam mana nak paraphrase? Paraphrase ni senang saja. Senang je. Okay, paraphrase tu. So, it was raining cats and dogs, so Andy decided to buy himself an umbrella from the nearest mart. So, bila kita buat ayat yang paraphrase, kita tukar perkataan tu menggunakan sinonim. It was raining cats and dogs.
Okay, so Andy decided to, oh, yang ni kita kena tukar. To apa? To purchase, okay, himself an umbrella from the nearest mart. Nearest mart. Mart tukar kepada store. Okay, akan merah sini. Merah bukan marah And then I akan merah sana. Sekarang kita tengok semua benda yang merah. Buy punya solution jadi apa? Purchase. Alright? Saya pakai ini. Mart kita tukar kepada store. Inilah cara nak skor karangan, babe. Kalau dia cakap online education, advantages of online education. Macam mana nak tukar advantages of online education? Sekejap bagi dalam chat box Advantages of online education. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi the superiority of virtual learning. Student, I bagi you dua dalam chat box tu. Advantages of online education, the superiority of virtual learning. Ada beza ke? Now reply. Okay, sekarang boleh reply. Anda tanya all. Boleh? Ada beza? Apa beza dia? Sounds mahal. Oh, beza dari segi bunyi saja, tapi dari segi maknanya ada beza tak? Jangan cakap ada beza dari segi ejaan. I cubit you all seko-seko dia. Jangan. Okay? Tak ada. Dari segi maksud, dari segi makna tiada beza. Tak ada beza, betul? Distance learning ke, distance education, remote learning ke, sama je, dia tetap pembelajaran online. Tapi I dah tukar benda tu. Faham tak? Okay, next. Jangan type apa dalam chat box. Inilah soalan-soalan yang agak common lah. Write a letter of advice to your friend. So yang ni ialah question dia. Write a letter of advice to your friend. Alamak, typo, teruk dia typo. Okay, sejuk, nervous. Write a letter of advice to your friend. Nanti you punya jawapan macam mana? Common answers, okay, yang saya selalu jumpa. Hi, I am writing this letter of advice to you, my dear friend, because blah 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 blah. I nak tanya you, chat box, betul tak ini jawapan awak? Kalau awak jumpa soalan macam ni lah. Tak. Ya, okay, true. Okay, Razik, lama tak jumpa. Hi Razik. Okay, okay, yeah, betul. Okay, dah agak lah. Okay. Daripada macam ni, so kalau, okay dah, berhenti je chat box. So kalau you dapat question yang macam ni, okay, cuba jawab, hi, this letter is being written to you for it contains my counsel on blah 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 blah. Sama tak? Sama je. Instead of advice, saya menggunakan counsel. Kenapa saya menggunakan counsel? Sebab counsel dengan advice maksudnya sama. Faham? That is how you score. I nak tanya you buka balik karangan you all yang you dah terima daripada you punya exam tu. Kalau tertinggal daripada asrama, tu bad lah. Okay, kalau you tertinggal kat asrama kan. Tapi kalau you bawa balik paper English you tengok soalan, you tengok jawapan. Adakah jawapan dengan soalan anda sama? Atau adakah you dah paraphrase? Tak marah, tapi tepuk dada, tanya karangan. Sama. And then you wonder, so macam mana nak score English? Ini cara nak score English. Ada banyak cara, of course. Okay? Oh, sir, counsel tu apa? Okay, maafkan saya. Counsel tu apa? Jom kita tengok. Alamak, mana Google? Okay, so advantage. So kita ada counsel. Apa itu counsel? Advice, guidance, instruction. Kalau you kena buat karangan menasihatkan somebody, janganlah copy paste soalan. Tukar soalan tu daripada advice jadi guidance. I am writing this letter to guide you to blah 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 blah. I'm writing this letter to enlighten you to blah 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 blah. Okay? I am writing this letter so you are aware of blah 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 blah. Bila you nak write somebody an advice, anda nak beri dia kesedaran, anda nak membimbing dia, anda nak beri dia nasihat. Opinions, idea, awareness, all of them ialah advice. Advice, thesaurus. Nampak? Counsel. Ada counsel. Help. I'm writing this letter to help you make a well-informed decision. Okay? So itulah dia. Boleh ke chat box? Panggil chat box kan? Okay, boleh. Alright. So ada apa-apa question tak so far? Tak ada. Kenapa anda semua macam stress je? You all okay ke tak ni? Okay. Alright.
You kena faham satu benda, ya betul, benda pun dah lepas, exam pun dah lepas, but that doesn't mean it stops here, betul? Kan? So, for example lah, I selalu dapat DM, so what is your opinion about this? Alright, so what is your opinion about that? Dia akan bagi satu topik lah, whatever issue tu. So instead of me replying, my opinion is bosan. Instead, bila dia tanya what is your opinion on something, I akan jawab my take, T-A-K-E, my take. Okay, the question berbunyi, what is your opinion on, and then letak layar, insert dia akan letaklah satu isu di sini. Okay, so I akan jawab, my take on this matter is, nampak? Adakah saya lari daripada topik? Tidak. Adakah saya lari daripada persoalan? Am I running away from the question? No, I'm not running away from the question. Sebab you kena faham, ini form 4 tau. This is not year 1, year 2, year 3. What did you have for lunch? I had nasi ayam. Contoh, chicken rice, right? What did you have for nasi ayam? Oh, I ate chicken rice. Dia tanya have. Awak jawab ate. Tapi sama tak? Sama je. Yang itulah contoh dia. In my opinion, tak sesuai ya, sir? Sesuai. Tetapi itu menunjukkan level English kita di mana? Boleh? In my point of view. Thank you, chat box. Yes, in my personal point of view, ataupun in my personal point of view, my personal POV better, atau in my personal point of view. In my point of view boleh, tak ada personal pun boleh. Lagi. Practice. Point of view, take, apa lagi? Tak ada. Okay, jom. I akan bagi you all screenshot lah sekarang. Yuhu, okay. Sementara you all tengah cool down kan. Pagi-pagi dah kena goreng dengan Arifau. Minta maaf, I'm Joey. Okay, tapi kenalah kan. Apa ni? Rephrasing from the example tambah paraphrase menggunakan sinonim. Tak apa, kita cincot dulu lah. Nanti kita try buat yang bawah tu. Kalau ada masa sekejap. Alamak, ada loading pula. Aduh, serius lah. Okay, cincot. In check. Puff. Full. Play. Hello. Tuan. Thank you very much. Number 2 ialah macam mana nak paraphrasing. Okay. Cincot in check. Puff. Full. Tali. Hello. 1. Thank you very much. Apa result ni? Okay, so bila you Google, you akan dapat macam ni tau. This is the right way to actually still screenshot. So inilah cara yang betul ataupun result yang betul daripada anda punya screenshot itu. Alright, cincot in check. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much. Okay, tapi tak selalu you Google you akan dapat. Tak selalu you menang. Kadang-kadang dia punya Google algorithm ni dia kurang sihat sikit. Okay, apabila algorithm dia kurang sihat macam ni. Saya tekan back thesaurus. Bila saya tekan back thesaurus dia keluar macam ni pula. Allahu. Okay, kalau macam ni macam mana sir? Okay, cincot dulu. Cincot in check. 5, 4, 3, 2, 1. Jikalau algorithm Google gagal, macam tongue twister sikit di situ Jikalau algorithm Google gagal, macam mana? So you kena tambah perkataan lain. For example, you kena tambah perkataan meaning. Macam for example bad, thesaurus, meaning. Atau bad, meaning, thesaurus. Nanti dia akan jadi okay sikit. Macam ni bad, thesaurus, meaning. So dia akan jadi, macam tu. So solution ni you kena tambah perkataan lain untuk mengatasi algorithm Google yang tak selalunya betul, tak selalunya memberi kita apa yang kita mahu. So you kena faham algorithm Google ni dia berfungsi macam mana. So cincot in check. 5, 4, 3, 2, 1. Dah, cincot. Chat box kalau dah screenshot semua bagi tahu, kalau ada tertinggal bagi tahu juga. Aisyah jawapan dia tak ada. Raja Amir tanya perspektif. Kering ke kak? Tesi 1 2 3 suara. Okey ada. Suara hilang dia. Perspektif boleh? Perspektif boleh. Tadi kawan awak tanya, sir, kalau perspektif boleh je untuk opinion, take, apa lagi? Ideas, boleh. Jawapannya boleh. Itulah daripada kawan awak Kalau perspektif, boleh, no problem. Anis, yang awak tanya tu itu akan mengambil satu slot yang totally different. Okay, kawan awak tanya macam ni. Anis tanya, sir, kalau narrative essay macam mana? Kenapa dua student yang lain satu typo yang sama? Adakah anda menghadapi sindrom Kalwa?
Dua student typo benda sama. Keluar perspektif keluar naratif. Kenapa korang ada virus keluar Adakah ini Adakah ini varian COVID yang baru? Varian keluar? Okay. Dia tanya apa ni? Diorang nak matchy-matchy. Ya, satu boy, satu girl. Auto keyboard jadi keluar I tak tahu, pakai laptop tak ada autocorrect. Okay. Laptop. Saya pakai laptop. Ini laptop kot. Ini nampak ni mouse saya. Ni laptop tau. Okay. Maybe sebab autocorrect you tak tutup kot. Okay. Narrative essay pun sama juga. For example, narrative essay you nak cakap you pergi fishing. Jangan cakap I went fishing. Hari pertama you went fishing, hari kedua you left the house to fish. Hari ketiga you departed from home to set sail to fish. Maksudnya kalau 3 hari buat benda yang sama, setiap satu point you cerita, you menggunakan perkataan yang lain. Boleh? So itu je. Taklah dosa kesalahan student yang paling common dalam karangan ialah dia menggunakan repetition. The same words over and over again. Salah ke sir? English saya betul kot. Grammar I power kot. Ya betul, grammar awak power. You tak ada grammatical mistakes di situ. Tetapi selain daripada grammar ada vocabulary. It indicates that your vocabulary level 2 je lah. Level kalau awak asyik dapat B je sir. I pelik English I dapat form 2 sampai form 4 asyik dapat B je, tak pernah naik. Kenapa Grammar, sebab grammar awak dah power. Kalau power lah. Tapi vocab awak level 2. That is why awak kena naikkan vocab awak, nanti dapat like A. By the way, bila I cakap selalu dapat B, contoh je. Kalau awak selalu dapat C, selalu dapat D, selalu fail, jawapan sama. Sebab awak punya level English tu masih dekat situ. You kena naikkan vocab. Macam mana naikkan vocab? Macam mana nak naikkan vocab? Kalau I ada studygram. Loading. Alamak, time ni lah pula loading Okay, so dalam studygram I ada, lamanya loading. Sekejap macam ni. So for example ada perkataan pro bono. Apa itu pro bono? Pro bono tu ialah buat kerja free. And then ada pilate. Pilate tu apa? And then I ada yoga. Apa beza yoga dengan pilate? I ada explain. Lepas tu I ada advice dengan SE. I ada advice dengan CE. Bawah tu I ada finesse. Finesse tu apa? Apa benda ni? Iklan. Okay. And then I ada insipid. Insipid tu apa? And then I ada spinster. Nampak? You tak akan hafal semua benda yang I ajar you hari ni. Tapi kalau you search, lepas you search you buat nota tu you have to do it smart. You buat nota dekat kertas, tak salah. Tapi I tanya you sebelum tidur, you baca ke nota kat kertas dalam file tu? Tak ada kan? File dalam bag dalam almari dalam bilik, awak tidur bilik mak awak. Contoh bilik tidur dengan mak ayah kan? Sweet. Sebab kalau tidur sendiri, kunci pintu tak bangun sahur kan? You tak baca nota tu. But kalau you letak dalam phone, you tak kisah tidur mana, tidur rumah sendiri, tidur rumah abang, tidur rumah nenek, sebelum tidur awak scroll, ingat tak agak-agaknya? Ingat kan? Ingat lah, kalau scroll phone ingat. Tapi janganlah scroll benda lain. Itu masalah dia. Disiplin lah. Okay? So basically